Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها Anta waliyuha wa maulaha. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan, dapat kita bersama pada malam ni menyambung perbahasan daripada kitab Fathul Majid, syarah kepada kitab Tauhid. Dan insya-Allah malam ni kita akan bahas apa yang telah kita sambung pada sebelum ni, iaitu babu majaa fis sihri, bab menerangkan tentang sihir dan hukum-hukum yang berkaitan dengannya. Jadi kita tengok apa yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Dia datangkan beberapa ayat Al-Quran dan juga asar daripada sahabat dan hadis daripada Nabi SAW. Jadi kita tengok apa yang disebutkan, iaitu ayat yang ke-102 daripada suratul Baqarah. Wa qaulullahi ta'ala wa laqad 'alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Firman Allah Ta'ala, maksudnya demi sesungguhnya Allah Ta'ala itu, mereka telah meyakini bahawa barang siapa yang menukarkan kitab Allah itu dengan sihir, tidaklah ada baginya keuntungan di akhirat. Ini ayat 102, potongan daripada ayat tersebut. Ayat tu panjang dalam surah Baqarah, iaitu ayat cerita tentang apa yang berlaku kepada Bani Israel setelah turunnya dua orang malaikat, iaitu Harut dan Marut. Ada satu ayat yang panjang, taklah paling panjang, tapi antara ayat panjang dalam suratul Baqarah, iaitu Allah Ta'ala sebut wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Dan mereka itu, Bani Israel, telah mengikuti apa yang telah dibisikkan oleh syaitan pada waktu kerajaan Nabi Sulaiman. Allah Ta'ala cerita dalam ayat tu, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ. Allah Ta'ala kata tidak kafir Fir'aun, tidak kafir Sulaiman itu, tapi yang kafir itu ialah syaitan. Dan mereka Bani Israel telah sesat dengan apa yang dibisikkan oleh syaitan, termasuk apa yang diajarkan oleh dua malaikat kepada mereka, iaitu Harut dan Marut, ketika mana mereka berada di tempat nama dia Babil. Babil hari ini masih lagi wujud, duduk dalam negara Iraq, ataupun nama lain kita panggil Babylon. Antara tempat yang terkenal di Babil ataupun Babylon ni ialah Qasrus Saddam, istana Saddam Hussein, tapi dah tak ada apa dah pun, dah hancur dah. Okay. Cuma situ salah satu tempat yang disebut secara spesifik dalam Al-Quran. Okay. Cerita dia macam ni, saya cerita sikit. Okay. Ketika mana Allah Ta'ala beri mukjizat pada Nabi Sulaiman,
dengan mukjizat yang pelik-pelik. Tak berlaku pada kebanyakan nabi-nabi lain. Antaranya ialah memahami bahasa haiwan dan serangga, mengurus dan mengutus angin, boleh urus angin dan boleh hantar angin ke mana-mana tempat, mengurus kumpulan jin yang paling ganas iaitu ifrit, bahkan mengurus syaitan yang menyelam di laut dalam. Quran sebut al-khawwas, ni syaitan yang menyelam di laut dalam untuk buat kerja-kerja pembinaan. Jadi kelebihan-kelebihan ni dia menyebabkan orang jadi takjub ataupun orang jadi nampak hebat lain macam, sehingga tersebar desas-desus mengatakan apa yang ada pada Nabi Sulaiman tu ialah datang daripada amalan tertentu. Rupa-rupanya amalan tu ialah sihir, tapi Nabi Sulaiman tak terlibat dengan sihir itu. Jadi Allah Ta'ala turunkan Harut dan Marut, dua orang malaikat yang terkenal, yang banyak riwayat Israiliyat mengganggu cerita ni. Cuma cerita yang paling tepat ialah dua orang malaikat ni, Harut dan Marut, turun untuk bagi tahu pada manusia beza antara mukjizat dengan sihir, sebab kedua-duanya kesan lebih kurang. Mukjizat benda yang mencari adat, sihir pun benda yang bukan kebiasaan orang. Jadi turun Harut dan Marut cerita sihir yang ni, mukjizat yang ni. Mukjizat tak boleh dipelajari, sihir boleh dipelajari. Tujuan turunnya dua orang malaikat tu nak cerita sihir tu bahaya, jangan terlibat dengan sihir tu. Tapi manusia-manusia yang mendengar daripada Harut dan Marut ni, dia ambil peluang kenali ilmu sihir itu, dan akhirnya dia orang guna secara salah. Sepatutnya ilmu sihir itu perlu dijauhi, tiba-tiba dia orang guna untuk kepentingan diri. Dan Quran sebut antara ilmu sihir yang paling kuat kesannya, ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi, iaitu sihir tafriq, sihir yang memecah belahkan rumah tangga satu-satu pasangan. Itu Quran sebut. Jadi Allah Ta'ala kata pada ayat 102 tu, walaqad alimu, setelah mana kamu tahu ini kitab Allah, ini sihir, tapi ambil sihir, tolak kitab. Ini perangai Bani Israel, perangai Yahudi. Allah Ta'ala kata ma lahu fil akhirati min khalaq, kamu tak ada apa-apa bahagian lagi di akhirat, dengan sebab kamu ambil sihir itu, kamu tolak wahyu. Itu ayat pertama pembukaan kepada bab ini. Wa qaulillahi ta'ala, wa qaulullahi ta'ala, dan juga firman Allah yang seterusnya, iaitu daripada suratul Nisa ayat yang ke-51. Allah Ta'ala sebut yu'minuna bil jibti wat taghut, mereka itu beriman kepada jibt dan juga taghut. Jibt dan taghut ini ialah nama kepada jin yang jahat yang terlibat dalam ilmu sihir ni. Satu benda yang kita kena tahu, jin ada pembahagian dia. Jin yang jahat dipanggil syaitan, jin yang baik muslim lah dia. Dan dalam kelompok jin ni, mereka ada kelebihan yang berbeza-beza, termasuklah dalam kemahiran ilmu sihir. Dia macam manusia juga, tak semua orang pandai ilmu sihir, orang tertentu. Jin pun sama, tak semua jin terlibat dengan sihir, melainkan jin-jin yang menjadi penyihir di kalangan mereka juga. Okay. Kemudian dia datangkan lagi athar daripada Umar. Qala Umar, berkata Umar, al-jibtu as-sihru, jibt itu maksudnya sihir, wat taghutu syaitan, dan taghut itu syaitan. Maknanya Umar terangkan ayat 51 surah An-Nisa ni, yu'minuna bil jibti wat taghut, beriman dengan jibt dan juga taghut. Jibt itu ialah sihir, mantra-mantra sihir, kaifiat-kaifiat dia, dan taghut itu syaitan. Okey. Wa qala Jabir, berkata Jabir, at-tawaghitu kuhanun kana yanzilu alaihimus syaitanu fi kulli hayyin wahid. Kata Jabir radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi, at-tawaghit kuhanun. Taghut itu maksudnya ialah dukun-dukun, maknanya bomoh-bomoh ataupun pawang
yang mana dukun ini turun padanya syaitan, dan di setiap kabilah itu ada satu syaitan yang menjaga ataupun jin yang menjaga. Ni cerita zaman Nabi, cerita zaman jahiliah. Setiap satu kabilah ada jin yang jaga. Orang Melayu panggil saka, sama tu. Dia sama saja. Digunakan untuk menjaga keselamatan. Terutamanya bila mana ada isu pergaduhan antara kabilah ni dengan kabilah ni. Selain lawan pedang, lawan juga dengan ilmu sihir. Kemudian dia datangkan lagi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Dia tengok hadis ni. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, ijtanibu sab'al mubiqat. Kata Abu Hurairah, kata Nabi, jaga-jaga, waspada kamu terhadap 7 perkara yang membawa kepada kehancuran. Qalu ya Rasulullah wa ma hunna. Sahabat tanya, apa dia 7 perkara yang membawa kepada kehancuran itu? Qala asyirku billah. Kata Nabi, yang pertama mensyirikkan Allah. Yang kedua as-sihru, iaitu terlibat dan melakukan sihir. Yang ketiga qatlun nafsil lati harramallahu illa bilhaq, membunuh jiwa tanpa alasan yang benar daripada Allah Azza wa Jal, yang asalnya Tuhan haramkan. Wa aklur riba, yang keempat memakan riba. Yang kelima wa aklu malil yatim, makan harta anak yatim. Yang keenam tawalli yaumaz zahaf, berpaling pada hari pertempuran, perang, akhirnya bersama dengan musuh, pembelut. Kemudian yang ketujuh qadhful muhsanatil ghafilatil mu'minat, menuduh perempuan yang terjaga marwahnya melakukan perkara-perkara yang tak elok, salah satunya ialah zina. Wa an Jundabin marfu'an, daripada Jundab, seorang sahabat, nama haddus sahiri darbuhu bis-saif. Ada sebahagian riwayat Tirmizi dan riwayat-riwayat yang lain, dia ada penambahan sikit. Dalam penambahan ni dia ada satu lafaz daripada seorang sahabat, nama dia Jundab. Jundab kata, Nabi kata haddus sahiri darbuhu bis-saif, hukuman kepada orang yang terlibat dengan sihir, tukang sihir, ianya perlu dipancung sampai mati. Darbuhu bis-saif maknanya dipancung dengan pedang. Wa fi sahih al-Bukhari, dalam sahih Bukhari hadis seterusnya, an Bajalah bin Abdah, daripada Bajalah bin Abdah, qala, kata Bajalah bin Abdah, kataba Umar bin al-Khattab, Umar al-Khattab pernah menulis satu surat. Surat itu merupakan pekeliling waktu dia jadi pemerintah tertinggi, iaitu Amirul Mukminin. Dia kata, aniqtulu kulla sahirin wa sahirah, semua gubernur-gubernur pembesar yang duduk di bawah pemerintahan Amirul Mukminin Umar al-Khattab, di negara dia, di negeri dia, di kawasan dia, sekiranya didapati satu orang yang terlibat dengan sihir, tukang sihir lelaki dan perempuan, qala, kata Umar, uqtulu, kamu kena bunuh mereka semua. Qala faqatalna thalatha sawahir. Kata dalam riwayat Bukhari ini, riwayat Bukhari kata, maka kami pun telah melaksanakan hukuman mati terhadap 3 orang tukang sihir perempuan pada zaman Umar al-Khattab. Wa sahha an Hafsah radhiyallahu anha, dan telah sahih daripada Hafsah Ummul Mukminin, annaha amarat biqatli jariyatin saharatha. Hafsah kata, dia pernah perintahkan agar seorang hamba perempuan miliknya itu yang telah menyihirnya untuk dihukum mati. Dia isteri Nabi, dia ada hamba perempuan tu sihir dia, hamba perempuan tu dijatuhkan hukuman mati oleh pemerintah pada waktu itu. Faqutilat, lalu dia telah dibunuh. Wa kadzalika sahha an Jundab, oleh yang demikianlah telah sahih riwayat itu daripada Jundab. Qala Ahmad, berkata Ahmad, iaitu Ahmad bin Hanbal, an salasati min ashabin Nabi, 3 orang itu ialah daripada sahabat Nabi. Terdapat riwayat mengatakan bahawasanya
mereka-mereka itu pernah jumpa Nabi. Sahabat ni bukan maksudnya sahabat yang melazimi datang masjid, sebab syarat jadi sahabat ni dia beriman dengan agama yang Nabi bawa, dia jumpa Nabi, dia hidup sama dengan Nabi, dan akhirnya dia mati atas agama tu. Dia datang masjid selalu ke, dia datang jarang-jarang ke, tu cerita lain. Jadi mana-mana orang pernah jumpa Nabi, dia dikira sahabat walaupun sekali dia jumpa Nabi. Okey. Jadi sebahagian riwayat mengatakan yang dijatuhi hukuman itu ialah 3 orang daripada mereka yang pernah jumpa Nabi. Ada yang kata macam tu. Ada riwayat yang mengatakan yang dikatakan 3 orang ini ialah 3 orang sahabat yang meriwayatkan riwayat ni, iaitu Umar, Hafsah dan juga Jundab. Okey. Mereka telah melaksanakan hukuman ini bila mana adanya tukang sihir. Okey. Dalam bab ni ada beberapa perkara yang nak digariskan oleh penulis. Ada 8 perkara. Yang pertama, tafsiran sebenar ayat daripada 102 surah Baqarah. Yang kedua, tafsiran ayat yang ke-51 surah An-Nisa. Yang ketiga, pengertian jibt dan juga taghut serta beza di antara jibt dan juga taghut. Yang keempat, taghut boleh jadi daripada jin, boleh jadi juga daripada kalangan manusia. Yang kelima, mengetahui 7 perkara yang membawa kehancuran yang telah diberi larangan khusus dalam hadis yang kita dengarkan tadi. Yang keenam, tukang sihir itu ialah satu orang yang kafir sebab hukuman dia mandatory, dia kena mati. Yang ketujuh, tukang sihir dihukum mati tanpa diminta untuk bertaubat terlebih dahulu. Ini perbahasan. Yang ke-8, jika praktik sihir itu ada di kalangan kaum muslimin pada zaman Umar Al-Khattab, maka kita boleh agak apa yang akan berlaku kesudahan kepada tukang sihir. Maknanya pada zaman Umar tegas benda ni. Okey. Penjelasan daripada penulis, dia kata babu ma jaa fi sihri. Ini baru syarah dia. Okey. Bab tentang hukum sihir, maksudnya sesuatu yang berkaitan dengan perdukunan. Sebab ni terjemahan bahasa Indonesia dia akan sebut macam itulah. Sihir dalam bahasa kita dukun, perbomohan dan juga pawang. Tapi dalam dewan bahasa dia ada beza. Bila mana sebut sihir ni dia biasanya dukun. Sebab bomoh dan pawang ni kadang-kadang dia orang tak terlibat pun dengan mantra-mantra. Dia orang cuma orang yang pandai tentang herba-herba saja. Yang disebut sebagai herbalist. Tu pun orang panggil pawang. Istilah orang Melayu kita. Dan juga orang panggil bomoh. Sebab tu kalau tengok setengah-setengah tempat kawasan bahasa daerah, dia panggil doktor yang di hospital pun bomoh juga. Tuan-tuan tengok orang petani, dia panggil bomoh, dia tak panggil doktor. Walaupun itu doktor lah. Yang dok pakai kot putih itu, orang Melayu kita panggil doktor perubatan. Okay. Tapi setengah-setengah kawasan dia panggil bomoh. Tapi ada sebahagian dia faham bomoh ni yang mesti kena ada perasap, kena ada apa semua tu lah. Okay. Yang tu tak. Profession perbomohan tu berbeza ikut bangsa. Okay. Cuma dukun kebanyakan bangsa faham. Dukun ni ialah memang yang terlibat betul dengan mantra-mantra sihir ni. Okay. Sihir secara bahasa adalah ungkapan tentang sesuatu yang tersembunyi yang tidak diketahui penyebabnya. Satu benda tu dia tersembunyi, tak semua orang tahu. Bila mana jadi tak tahu apa sebab. Contoh sakit, buat pergi ke perubatan moden, tak boleh diagnos kenapa sakit tu berlaku. Ataupun ada setengah orang sampai waktu sekian-sekian, waktu maghrib, waktu subuh dia sakit. Zuhur, asar, lain tak ada apa, tak sakit. Ataupun setengah orang dia nak pergi kedai tempat dia berniaga, dia jadi lemah, dia jadi sakit, balik rumah dia okey, tak tahu apa sebab. Ini bahagian daripada sihir. Dia nak buat kerja, dia problem. Dia tak buat kerja tu, dia tak ada apa-apa. Okay. Kemudian dia sebut sini, dalam hal ini ada hadis, yang mana hadis tu diriwayatkan oleh Imam Malik. Kata Nabi, maksud dia, sesungguhnya di antara susunan kata yang indah terdapat apa yang disebut dengan sihir. Kata Nabi SAW, Nabi kata, daripada kata-kata yang indah itu ada bahagian sihir. Okay. Ini nak definisi sihir itu apa? Sihir dari segi bahasa umum, benda yang mempersonakan, benda yang melemahkan orang. Bila mana orang tu sebut, orang yang dengar, orang yang perhati perkataan dia tu
akan terpesona. Inna minal bayani lasihra, kata Nabi. Susunan perkataan yang indah pun kadang-kadang boleh jadi sihir. Maknanya orang yang petah bercakap, cakapan dia petah, orang jadi sedap dengar dia bercakap, orang ikut merata tempat dia pergi. Sebahagian penceramah dia ada kelebihan macam tu. Itu pun dalam bahasa Arab dia panggil sihir, tapi bukan sihir yang kena hukum mancung tu. Nak katanya sihir ni maksudnya ialah satu benda yang boleh attract orang, tarik orang, itu sihir. Sebab tu dalam sihir ni dia banyak jenis. Antaranya sihir yang memberi pengaruh, orang tu jadi bodoh, orang tu jadi ikut semata-mata. Itu pun bahagian pada sihir. Disebut sahar kerana kebiasaan tukang sihir itu mereka melakukan ritual sihir ni pada waktu sahur. Sebab tu panggil sihir. Sihir ni orang tak buat tengah hari rembang, tak buat. Orang tak buat juga petang. Kebiasaan ritualnya akan berlaku malam, tengah malam, sampai rapat kepada waktu sahur. Kebiasaannya macam tu, yang berlaku pada zaman masyarakat Arab jahiliah. Abu Muhammad Al-Maqdisi berkata dalam kitabnya Al-Kafi, sihir itu merupakan himpunan azimat-azimat, jampi-jampi, tangkal-tangkal yang dapat berpengaruh pada hati dan badan. Maka sihir itu kadang-kadang menyakiti, kadang-kadang membunuh, kadang-kadang mendatangkan rasa tak selesa, sehingga memisahkan di antara suami dan isteri ataupun antara orang yang tersayang. Ini sebahagian para ulama didefinisikan sihir macam tu. Maksudnya sihir ni adalah satu benda yang berpengaruh, ada kesan. Sebab tu kita kata sihir ni memang ada dan wujud. Kalau kita belajar dalam bab akidah, ada beberapa perkara yang disebut sebagai khawariqul adah, benda yang luar kebiasaan. Yang pertama, mukjizat Nabi dan Rasul, luar pada kebiasaan. Yang kedua dia panggil karamah, kemuliaan yang Tuhan beri pada selain pada Nabi dan Rasul, orang-orang saleh, wali-wali dia. Yang ketiga dia panggil ma'unah, pertolongan yang pun berjalan kena dapat pada orang-orang saleh, tapi dia rendah sikit pada karamah. Yang keempat, istidraj. Istidraj ni berlaku pada orang-orang yang jahat. Contoh Musailimah Al-Kazzab, satu orang Nabi yang mengaku sebagai Nabi juga pada waktu Nabi hidup, tapi Nabi palsu. Dia ada kebolehan-kebolehan yang pelik yang dia boleh buat. Dan yang kelima ialah sihir. Empat ni, mukjizat, karamah, ma'unah, istidraj, tak boleh dipelajari, dia berlaku dengan sendirinya. Sihir boleh dipelajari, boleh ditekuni oleh mana-mana orang. Dia ada satu silibus khusus dia yang boleh dipelajari mengikut bangsa-bangsa tertentu. Cuma nak katanya dia punya permulaan pada zaman kerajaan Nabi Sulaiman, kemuncaknya ialah pada zaman Firaun, pertembungan antara Nabi Musa dengan Firaun. Sebab tu kalau kita tengok mantra-mantra sihir ditulis di atas helaian-helaian pokok-pokok. Kalau kita pergi ke Mesir ni, dia ada muzium-muzium yang letak sejarah Firaun. Lepas tu kita akan tengok dia ada lembaran-lembaran yang tulisan yang berbentuk simbol tu. Tulisan-tulisan tu ada dua jenis bahan digunakan, bahan untuk tulis. Satu tulis pahat di batu, satu lagi dia tulis atas kertas. Kertas tu dibuat daripada daun, daun tu daripada pokok yang tumbuh di tepi sungai Nil. Dia panggil papyrus. Orang kita pergi sana, ada yang jual tepi-tepi piramid tu yang buat penanda buku tu, daun tu. Daun tu dia buat bagi kertas. Kertas tu digunakan oleh ahli sihir pada zaman tu untuk menulis mantra, meletakkan azimat, tangkal, semua buat dalam tu. Sebab tu ada sebahagian orang yang terlibat dengan sihir ni, dia nak pokok papyrus tu, sebab buat tangkal dengan yang tu lagi kuat berbanding buat tangkal dengan kertas biasa. Sebab itu antara tempat dia. Okey. Kemudian apa lagi yang disebut sini? Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 102. Mereka itu mempelajari daripada kedua malaikat apa itu sihir. Mereka dapat menceraikan antara suami dan isteri. Dan firmannya yang lain dalam surah Al-Falaq, Allah Ta'ala kata, aku berlindung kepada Allah dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada tangkal-tangkal
wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Ini dalam surah Al-Falaq. Daripada kejahatan perempuan-perempuan sihir yang meniupkan pada ikatan-ikatan. Al-uqad tu maksudnya tangkal yang diikat dengan tali, diikat dengan bahagian daripada badan orang yang kena sihir, rambut contohnya, dipintal-pintal rambut tu sehingga dia boleh buat satu ikatan. Okey. Cuma nak katanya benda ni wujud dan ada. Bila? Lama dah ada. Boleh berlaku pada semua orang, termasuk Nabi kena, dan tak berkemungkinan juga kita pun boleh terdedah pada benda ni. Sebab tu dalam bab sihir ni kita tak boleh tolak. Dia benda yang memang ada dan benda yang memang wujud, dan kita perlu menyiapkan diri takut terkena, bukan harap kena tapi takut terkena. Okay. Kenapa Allah Ta'ala menyebut dalam surah Al-Falaq ni wanita-wanita tukang sihir? Kenapa tak sebut lelaki tukang sihir? Kerana kebiasaannya pada zaman jahiliah, kemahiran untuk menyihir orang ni duduk pada perempuan. Kalau kita tengok sebab turun dua surah tu, iaitu surah Al-Falaq dengan An-Nas, Qul a'udzu birabbil falaq dengan Qul a'udzu birabbin nas, sebab turun kata Imam Asyuti, Nabi itu telah disihir dengan sihir takhyil selama lebih kurang 6 bulan. Sihir takhyil ni apa dia? Sihir yang menyebabkan Nabi jadi khayal. Nabi rasa macam dah buat benda tu, tapi tak buat lagi. Ada sebahagian riwayat kata Nabi pun kena sihir yang menyebabkan Nabi rasa tak selesa duduk di rumah setengah-setengah isteri dia. Ada sebahagian kata macam tu. Maknanya Nabi kena sihir tafriq, bagi rasa tak selesa dengan pasangan. Dan yang kedua ialah sihir yang berkaitan dengan takhyil. Dia bagi orang rasa khayal, tak boleh buat kerja, tak fokus, cakap jadi tak fokus. 6 bulan Nabi kena. Dan sihir itu telah dilakukan oleh satu orang lelaki Yahudi yang bernama Labid, sebahagian kata Lubay, Labid bin A'sam. Dia tak buat, dia suruh anak perempuan dia buat. Sebab tu kalau kita tengok Yahudi dan kaitan dia dengan sihir pada zaman Nabi jelas. Ketika mana sebelum berlaku perang Khaybar, Nabi hantar beberapa orang sahabat untuk pergi buat risikan bandar Khaybar tu. Khaybar tu di Arab Saudi hari ni. Khaybar tu ialah bandar milik Yahudi. Kalau kita baca dalam sirah perang Khaybar. Perang Khaybar ni ialah perang untuk halau Yahudi keluar daripada tanah suci. Bandar Khaybar tu hebat sebab dalam Khaybar tu ada beberapa lagi bandar kecil dan dia dikepung dengan baik. Waktu nak perang dengan orang Islam tu, Yahudi dah duduk dalam tu, dah siap makanan, senjata semua siap. Dan dalam peristiwa perang Khaybar tu lah Nabi termakan daging yang diracun tu. Kalau kita pernah dengar cerita tentang tu lah. Okay. Cuma nak katanya sebelum berlaku perang tu, Nabi suruh sahabat pergi tengok Yahudi ni duk buat apa, kat mana jahat ni Yahudi ni. Okay. Ada sebahagian sahabat yang dia orang dah trace, ni kepala-kepala yang kita kena bunuh dulu sebelum berlaku perang. Muhammad bin Maslamah, seorang sahabat Nabi, dia telah diberi tugas oleh Nabi untuk bunuh satu orang Yahudi ni. Waktu dia nak pergi bunuh, dia panjat rumah Yahudi tu, panjat kubu tu, masuk dalam rumah, dia tikam waktu Yahudi tu tengah tidur. Takluk tikam tu, ilmu kebal dia ada. Yahudi tu ada ilmu kebal. Tikam takluk. Balik semula, beritahu pada Nabi, dah boleh tikam dah, tapi takluk. Nabi kata dia ada sihir, dia ada pendinding-pendinding dia. Sebab tu kalau tengok isu ilmu kebal ni, nak cerita tak nak cerita pun, ianya mesti ada kaitan dengan sihir. Walaupun ada orang kata tak, dia tak sihir, dia ilmu yang diwarisi dalam pertempuran. Wallahu alam, dalam kebanyakan riwayat menyebutkan sebut tentang kekebalan ni mesti ada hubung kait dengan sihir. Walaupun tak bagi nama jin, kita bagi nama khadam, benda yang sama saja. Benda yang sama. Okay. Seandainya sihir itu tidak memiliki hakikat, tak ada kesan, tentu Allah tidak menyuruh kita memohon pertolongan supaya kita dilindungi daripadanya. Maknanya sihir itu memang ada dan wujud. Okay. Satu hadis yang diriwayatkan sini daripada Imam Bukhari, wa an Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam suhira hatta annahu la yukhayyalu ilaihi. Kata Aisyah,
Nabi pernah terkena sihir sehingga sihir itu membuatnya seakan-akan melakukan sesuatu. Wa ma yaf'aluhu, tapi Nabi tak buat apa. Wa annahu qala lahumā zāta yawmin, kemudian beliau berkata kepadanya, iaitu Aisyah, pada suatu hari, atani malakan, kata Nabi, pada satu hari aku didatangi oleh dua orang malaikat. Fajalasa ahaduhuma 'inda ra'si wal akharu 'inda rijli. Dua orang malaikat ni, satu orang duduk di kepala, satu orang duduk di badan. Faqala, lalu berlaku perbualan antara malaikat di kepala dengan malaikat di kaki. Dia tak bercakap dengan Nabi. Nabi nampak dua malaikat tu datang. Dia tak bercakap dengan Nabi, tapi dia bercakap sama dia. Tapi duduk dekat badan Nabi. Okey. Wa ma waja'ur rajul, malaikat yang di kepala tanya kepada yang di kaki, sakit apa lelaki ni, merujuk pada Nabi. Qala matbu, kata malaikat yang di kaki Nabi ni, malaikat yang di kaki kata, Nabi ni, lelaki ni matbu, telah disihir dengan menggunakan tangkal. Dia ada beza. Mashur bagi mantra, kawan tu pun kena. Yang kedua dia panggil matbub. Matbub ni dia guna satu alat perantaraan untuk sihir orang tu, yang kebanyakan berlaku dalam sebahagian masyarakat. Sama ada dia guna perantaraan tu patung orang, gambar orang, binatang-binatang, serangga-serangga yang dibacakan sesuatu yang diniatkan kepada tubuh orang yang nak disakiti tu, ataupun dia buat daripada jerami bentuk macam tubuh orang, dia cucuk, itu semua dipanggil matbub. Ataupun dia guna apa-apa sajalah, pokok kayu ke, alat-alat alternatif ni, lalu diletak paku-paku tertentu. Ini semua bahasa Arab dia panggil matbub. Kaedah macam ni. Okey. Lalu kata malaikat yang duduk di kaki Nabi, dia ni matbub, dia kena sihir dengan kaedah tangkal perantaraan tu. Faqala wa man tabbahu, malaikat di kepala tanya, siapa yang sihir dia ni sampai macam ni? Kata malaikat di kaki, Labid bin al-A'sam fi mushtin wa mishatatin wa fi juffi tal'ati dhakarin fi bi'ri dharwan. Okay. Apa maksud dia? Malaikat tu kata yang menyihirnya ialah satu orang lelaki Yahudi bernama Labid bin A'sam. Macam mana dia sihir? Iaitu dengan mengambil rambut yang ada pada saki-baki rambut yang ada pada sikat, dibungkus dengan pelepah kurma, dimasukkan ke dalam telaga Zarwan. Maknanya dia sakiti Nabi dengan cara macam tu. Rambut-rambut Nabi yang ada terlekat tu, yang sahabat duk ambil apa semua yang ada. Sebab zaman dulu rumah bukan secure macam sekarang. Rumah zaman dulu tak ada tingkap elok, tak ada orang kata apa, keselamatan yang elok. Tengok nak ambil sikat tu, just ambil je lah. Sebab tu kalau tengok orang-orang tua kita dulu, dia make sense bila mana dia larang sebahagian orang kita ni jemur baju, elakkan jemur baju pakaian dalam terbuka sangat. Kan setengah-setengah orang tua kita pesan, kalau nak jemur baju ni, sidai baju ni, basuh baju, elakkan jemur pakaian dalam tu open sangat, kena sembunyi sikit, sebab takut disihir. Make sense lah dulu. Sekarang rumah dah berpagar, sekarang orang dah pakai dryer, tak sempat jemur apa pun. Cuma ada alternatif lain pula untuk sihir tu. Okay. Cuma nak katanya yang kena pada Nabi ni, rambut-rambut yang ada saki-baki sikat tu, yang diikat, lalu dibungkus dengan pelepah tamar, lalu diletakkan pada Bi'ru Zarwan. Itu yang berlaku kepada Nabi. Hadis tu panjang, cuma dalam buku ni dia singkatkan. Lalu Nabi panggil Ali dengan Ammar bin Yasir, kalau saya tak silap dua orang sahabat ni. Nabi suruh dua orang ni pergi ke telaga Zarwan, ambil balik tangkal tu, buang tangkal tu, dan waktu nak buang tu baca dua surah tu, iaitu surah Al-Alaq dengan surah Al-Falaq dengan surah An-Nas. Dua-dua surah ni 11 ayat. Qul a'udzu birabbin nas sampailah minal jinnati wan nas tu dengan qul a'udzu birabbil falaq min syarri hasidin idza hasad tu. Dua-dua surah ni 11 ayat. Kata Ammar bin Yasir, waktu aku uraikan ikatan yang ada pada tangkal itu, ikatan tu ada 11 ikatan.
Maknanya diikat, dipintal rambut Nabi pada pelepah tamar. Dan kata dua orang sahabat yang ambil ni, waktu kami angkat tangkal itu, air telaga tu asalnya berwarna merah seperti inai yang dipakai di jari. Bila mana diangkat dan dibacakan ayat-ayat muawwidhatain ini, air itu berubah jernih balik dan dibuang tangkal tu. Maknanya cara untuk kita ni stop tak kena sihir ialah membuang apa-apa saja tangkal. Gangguan-gangguan ni nak bagi stop, kena buang tangkal. Itu benda pertama kena buat. Maknanya kalau kita rasa kita kena sihir ni, first sekali kena cari tangkal kalau ada. Sebarang bungkusan-bungkusan yang letak dalam kain tertentu, ataupun senjata-senjata lama yang tak jelas senjata ni ada apa padanya, ataupun tulisan-tulisan yang mengandungi huruf-huruf hijaiyah yang terbalik, lepas tu ada bintang-bintang, yang ni kena bagi hancur dulu. Kalau hanya setakat ruqyah, dia tak berhenti gangguan tu, sebab ini ialah rumah kepada gangguan itu. Jadi dia kena buang yang ni dulu. Macam-macam lah. Ada setengah orang dia dah simen padat dah benda tu dalam rumah, ada yang tanam, ada yang macam-macam. Sebab tu setengah-setengah orang yang berubat ni dia siram dengan asid nak bagi benda tu hancur, bagi clear lah. Itu ngikut kepada cara orang tertentu. Cuma Nabi suruh para sahabat tu buang, angkat, buang benda tu. Kemudian ayat 102 surah Al-Baqarah, walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Kata Abdullah bin Abbas, tiada baginya bahagian, iaitu merujuk pada Bani Israel yang telah mengambil sihir lalu ditukarkan dengan wahyu. Qatadah berkata, ahli kitab sungguh telah mengetahui tentang apa yang telah disampaikan kepada mereka, bahawa tukang sihir tidak mendapatkan bahagian di akhirat. Al-Hasan berkata, ia adalah orang yang tidak mempunyai agama, merujuk kepada ahli sihir. Maka ayat tersebut menunjukkan bahawa haramnya sihir. Begitu pula sihir itu diharamkan dalam semua agama para rasul alaihi wassalatu wassalam. Seruan para rasul haramkan sihir. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, dan tidak akan menang tukang sihir daripada mana ia datang. Ini dalam surah Taha. Wala yuflihu sahiru haitsu ata. Ayat ni merujuk pada peristiwa bertembungnya Nabi Musa dengan tukang sihir Firaun. Allah Ta'ala kata tak akan menang tukang sihir itu daripada mana pun dia datang. Para sahabat pengikut Imam Ahmad mengatakan, maknanya ashab Ahmad, mazhab Ahmad lah, bahawa mempelajarinya dan mengajarkannya hukumnya kafir. Belajar dan ajar hukumnya kafir. Abdul Razzaq meriwayatkan daripada Safwan bin Salim, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, man ta'allama syai'an min as-sihri qalilan aw kathira, qalilan kana aw kathira, kana akhiru ahdihi min Allah. Barang siapa yang mempelajari sesuatu daripada sihir, baik sedikit maupun banyak, maka akhir urusannya adalah daripada Allah. Maknanya tak ada apa-apa lagi bekal yang dia boleh bawa balik. Para ulama berbeza pendapat, apakah tukang sihir hukumnya kafir ataupun tidak. Sekelompok ulama salaf berpendapat bahawa tukang sihir itu adalah kafir. Ini adalah perkataan Imam Malik, Abu Hanifah, Ahmad. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati mereka. Kecuali para ulama mazhab Imam Ahmad berpendapat, kecuali kalau sihir itu dengan obat-obatan, asap dan menyiram sesuatu yang tidak membahayakan, maka para pelaku itu tidak dihukumi dengan kafir. Maknanya sihir yang ada unsur herba, sebenarnya herbalis lah ni, herbalis nak sebut sini. Orang-orang yang terlibat dengan herba, lepas tu dia ada perasap-perasap ni. Okay. Perasap-perasap ni tengok keadaan. Ada orang dia perasap hanya just nak bagi tak ada bau je. Kebiasaan masyarakat Arab ni, perasap ni dia orang merujuk kepada satu jenis bahan, nama dia kustul bahri. Kustul bahri ni Arab, Melayu panggil gaharu. Kustul bahri ni pokok yang memang tak ada di negara Arab, melainkan didatangkan daripada tempat lain zaman dulu. Paling dekat dia orang ambil daripada India. Sekarang ni kalau kita pergi buat umrah kan, kita akan tengok ud Kambodi, maknanya kayu gaharu daripada Kemboja, daripada tempat kita pun.
Yang tuan-tuan duk tengok duk buat minyak wangi apa semua tu, datang pada Pahang, datang daripada Vietnam, datang pada Kemboja. Tempat dia orang tak ada pun. Dan dia orang akan biasa pasang dalam masjid-masjid Nabi apa semua tu, yang duk pasang kasap apa semua tu, yang Arab duk guna tu, itu ialah kayu gaharu. Yang ni tak ada isu, tak ada kena-mengena pun dengan jin. Sekadar nak bagi bau wangi je, aromaterapi saja. Yang berkait dengan jin ni bila mana perasap dengan kemian, lepas tu ada mantra-mantra yang nak dibawa di situ. Kalau setakat nak perasap bagi hilang bau-bau yang tak sedap, yang itu tak ada masalah. Kata Imam Ahmad, kalau dia siram sesuatu, ada ubat-ubatan yang ni tidak membahayakan dan tidak dihukum dengan kafir. Cuma di sisi Imam Ahmad ni, apa saja benda yang menyerupai kebiasaan ahli sihir, dia tak suka. Sebab tu Imam Ahmad dia memakruhkan perbuatan kalau kita nak baca ayat Quran pada air, nak berubat kan, baca ayat Quran pada air ni, dia tak suka kita hembus, just baca je. Sebab dia kata hembus itu syiar ahli sihir zaman dia, tak nak. Ataupun melazimi pakai pakaian tertentu, pakai hitam selalu. Saya pun pakai hitam lah ni, okay. Pakai hitam ni, pakai baju Melayu hitam, lepas tu ada kain-kain kuning semua, macam dukun. Yang ni tak boleh. Imam Ahmad dia tak suka, walaupun dia bukan dukun pun, bukan pawang pun, tapi sikap perbuatan yang menyerupai ke arah itu. Simpan kuku panjang, mata celok lain macam, ini pattern ahli sihir zaman dulu. Dia tak nak. Selalu bawa penyapu. Bawa penyapu tu syiar ahli sihir dulu. Yang kerja bersih ni tak apalah bawa penyapu. Sebab cerita ahli sihir naik penyapu terbang ni, tu bukan cerita Harry Potter tak? Benda tu disebut dalam kitab-kitab dulu. Memang ada pun. Perbuatan tu ada. Pada zaman Abdullah bin Mubarak, guru Imam Bukhari ni, tukang sihir yang naik penyapu ni, real benda tu berlaku. Benda tu memang berlaku. Jadi itu syiar. Tapi penyapu dia orang tu bukanlah penyapu yang menyapu rumah ni, lain sikit lah. Cuma nak katanya itu bukan dongeng-dongeng legenda, itu real, berlaku, wujud pun benda tu. Jadi Imam Ahmad, apa saja benda yang berkaitan syibih ataupun orang kata apa, nak serupa dengan tukang sihir, dia tak nak. Dia tak nak terlibat dengan benda-benda seperti itu. Cuma dia tak hukum kafir lah. Imam Syafi'i berkata, jika ada orang belajar sihir, kita akan berkata kepadanya, cuba sebutkan kriteria sihirmu kepada kami. Jika ia menyebutkan sesuatu yang mengharuskan kafir, seperti apa yang diyakini penduduk Babil, iaitu mendekatkan diri dengan 7 bintang, dan bintang-bintang itu dapat melakukan apa yang diminta kepadanya, maka orang itu kafir. Sebab sihir yang diamalkan di Babylon ni ialah kena puja 7 bintang ni. Sebab tu dia berkait dengan ilmu nujum juga, sihir dan nujum ni. Okay. Jika dia menyebutkan sesuatu yang tidak mengharuskan kafir, tetapi meyakini bahawa hal tersebut sebagai hal yang diperbolehkan, maka orang itu telah kafir. Jadi Imam Syafi'i ini diteliti sikit. Tak yakin tak apa, tapi kalau yakin, walaupun tak terlibat, dia boleh jadi kafir. Allah benar-benar menyebut kafir dengan firman-Nya, sesungguhnya kami hanya cubaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir. Maknanya dalam ayat yang sama Tuhan sebut tentang benda ni. Okay. Ibnu Abbas berkata tentang firman Allah, sesungguhnya kami ini adalah fitnah bagi kamu, sebab itu janganlah kamu kafir. Kerana kedua-duanya, iaitu Harut dan Marut, mengenal kebaikan, kejahatan, kekafiran dan keimanan, maka kedua-duanya mengetahui bahawa sihir itu ialah bahagian daripada kekafiran. Okay, jadi nak sebut pada kita sini dengan masa yang ada ni, sihir itu something yang real, ada. Kita kena benteng diri pada sihir. Sebab tu perbuatan amalan yang Nabi tunjuk sebelum tidur, nak kena baca 3 kul, lepas tu sapu seluruh badan, itu ialah perbuatan supaya tak terkena gangguan-gangguan sihir tu. Kita tak harap kita kena, tapi kita tak tahu bila kita boleh kena, dan boleh jadi orang sedang merancang bila-bila masa. Jadi kita kena ada benteng awal sebelum kena. Sebab kalau dah kena baru nak start buat benda-benda macam ni, dia tak beri apa-apa kesan dah. Dia hanya bolehlah kata apa nak mengubati. Tapi kalau kita protect daripada awal. Sebab tu Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dia kata antara
amalan yang ampuh menolak sihir dan juga ain, pandangan mata yang boleh merosakkan, ialah zikir pagi dan petang tu. Yang tu paling ampuh. Kita beri lalu azan dulu, nanti kita sambung kesimpulan sikit. Okey, sebagai kesimpulan akhir, nanti kali akan datang kita akan sebut tentang jibt dan juga taghut, sebab benda ni disebut dalam Al-Quran dengan detail. Okay. Sebagai kesimpulan akhir, sihir ni benda yang nyata. Orang yang terlibat dengannya memang hampir jatuh kepada kekufuran. Maknanya tengok pada keadaan. Kalau dia terlibat tu kerana kejahilan, tu cerita lain. Tapi selepas datang hujah masih lagi nak terlibat dengan benda-benda yang macam ni, maka itu boleh dihukum sebagai satu orang yang kufur daripada pemerintah yang sah, bukan daripada orang kebanyakan. Okay. Dan persiapkan diri untuk benteng kita ni daripada tak kena sihir ni. Boleh jadi kita kena, tapi dia tak kuat. Balik pada apa yang saya sebut terakhir tadi, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dia pernah sebut dalam banyak tulisan dia, antara amalan yang paling ampuh untuk benteng diri daripada sihir dan ain ni ialah zikir pagi dan petang. Zikir pagi dan petang tu ialah zikir yang paling terbaik untuk diamalkan. Zikir pagi petang ni banyak, tak semua pun yang kita kena buat, tapi paling kurang kita ambil satu dua. Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Yang tu yang paling simple. 3 kali pagi, 3 kali petang, ada hadis. Baca ayat kursi. Ini ialah bacaan-bacaan yang umum. Kata Ibnul Qayyim, kalau orang tu melazimi benda ni tiap-tiap hari, dia punya zikir tu diumpamakan sebagai baju besi yang kuat, yang bukan setakat boleh tahan satu benda yang nak kena pada dia, bahkan boleh pantulkan balik serangan tu. Jadi kita kena selalu duk buat supaya kita dapat penjagaan. Dapat penjagaan. Okay. Jadi kita berpada situ je untuk malam ni. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. Dan insya-Allah kita akan sambung perbahasan seterusnya, ialah apakah maksud jibt dan juga taghut dalam ayat yang ke-51 daripada surah An-Nisa yang berkait dengan sihir ni. Moga Allah Ta'ala beri kepada kita rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.